Dia kata, Ustazah, dulu makcik ni semayang memang dekat masjid. Tak pernah tinggal, 5 waktu mesti dekat masjid. Daripada awal kahwin, suami bawa naik motor sampai dah tua, bawa pergi masjid. Tapi sekarang suami saya, Ustazah, suami acik ni dah sakit. Tak boleh bergerak, dah tak boleh bawa acik pergi masjid. Acik rasa sedih sangat. Sebab apa dia kata? Ini orang tua yang kita tengok orang kampung yang tak ada ilmu tapi dia punya matematik tentang hisap tentang pahala sangat jelas. Dia kata, Ustazah, kalau saya semayang kat masjid, senang, cakap orang Negeri, senang Ustazah. Semua serah dia imam. Acik tinggal baca Fatihah saja. Yang lain imam baca, dia kata. Sampai lepas semayang imam juga yang zikir, lepas tu tinggal tadah je doa, imam yang bacakan doa. Tapi dapat 27, senang Ustazah. Tapi sekarang semayang seorang-seorang kat rumah. Suami tak sihat. Semua kena buat sendiri. Semua surah baca sendiri. Zikir sendiri. Baca doa sendiri. Tapi dapat satu je. Sedih Ustazah. Tapi kita nak sebut dia ada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda. Saya tenangkan makcik ni dengan jawapan hadis ni lah. Barang siapa yang melazimi sesuatu amalan soleh, lalu terhalang dengan sakit ataupun musafir, maka dia dicatat pahala yang sama. Faham tak? Siapa yang istiqamah, contoh, baca al-Mulk setiap malam tak tinggal. Tiba-tiba dia sakit, stroke 2-3 tahun. 2-3 tahun dia stroke, tetap dicatat pahala baginya walaupun dia tak baca. Dia sentiasa istiqamah dengan masjid, tapi tiba masa sakit lutut, sakit pinggang, tak boleh dah nak turun. Dia tetap dapat pahala solat berjemaah walaupun di ketika itu dia tak pergi. Ini hadis Nabi yang sahih, boleh tengok dalam kitab Riyadhus Shalihin. Barang siapa yang melazimi sesuatu amalan soleh, terhalang dengan 2 perkara, sakit dan juga musafir. Time musafir, kita tinggalkan amalan sunat sebab tak sempat. Kelang kabut. Biasa solat duha tapi tak sempat. Istiqamah solat duha tapi naik flight, jadi tercicir solat duha, maka tetap dicatat baginya pahala solat duha untuknya. Subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan ini. Masya Allah. Nak buka soal jawab ke ni? Ke tak payah ni? Minta maaf saya nak tanya ni sampai pukul berapa ni? Nak habis 40 hadis ke malam ni? 10 minit lagi ke siapa pengurusi tadi? Ustaz, 10 minit lagi kan? Boleh 10 minit. Ya, jalan lah. InsyaAllah, subhanallah. Maksudnya saya boleh jalan. Okey. Ni saya nak baca hadis ni. Ini peringatan lebih kepada orang perempuan. Hadis pasal wanita tak berpakaian dah selalu dengar, betul kan? Wanita ada bogol uta dah biasa dengar. Saya nak sebut hari ni, minta maaf ya para wanita sekalian, para suami sekalian yang dengar. Jangan sampai kita jadi suami yang dayus, tak sekat isteri bila isteri keluar pada rumah dalam keadaan mendedahkan aurat. Sebab anda takkan terlepas dengan kata-kata dia dah besar, dia tahu apa yang betul, apa yang baik. Suami ni sekali jadi suami, dia jadi suami seumur hidup. Amanah dia akan pikul sampailah ke mati. Pasal wanita yang tertutup aurat hari ini, saya minta maaf, kadang kita terlalu berlembut. Kedua, hari ini ramai sangat pembela kepada maksiat. Soalannya para ulama, orang alim tak boleh tegur wanita. Soalannya bila tegur, soalannya cara itu menghina dan menjatuhkan mereka. Jadi saya nak sebut kepada para wanita, sekiranya adalah wanita yang belum tutup aurat dengan sempurna. Bukan sekadar pakai tudung ya. Anda tidak dikatakan menutup aurat dengan sempurna kalau hanya pakai tudung tapi pakai seluar ketat. Anda belum dikatakan tutup aurat sekiranya pakai tudung tapi singkat, tidak menutupi dada. Anda tidak dikatakan menutup aurat sekiranya lengan masih nampak. Baju yang anda pakai singkat sampai nampak bentuk badan dan sebagainya. Kita faham tentang definisi menutup aurat. Kita sedih tengok hari ni memang ramai pakai tudung tapi dijadikan fashion sahaja. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini hadis ni nak baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna baina yaday sa'ata taslimal khasa wa fushuwat tijarah
hatta tu'ina al-mar'ah zawjaha 'ala tijarah wa qat'al arham wa syahadatu zur wa kitmanu syahadatil haq wa zuhurul qalam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya apabila kiamat hampir tiba, orang hanya memberi salam kepada orang dia kenal saja. Ini pertama. Hari ini kalau kita bagi salam pada orang tak kenal, orang tanya balik, kita kenal ke? Pernah jumpa ke? Sama sekolah ke? Soalannya kita hanya bagi salam kepada orang yang kita kenal sahaja. Kalau kita bagi salam dekat semua orang, orang akan pandang pelik. Berlaku tak? Berlaku pada hari ini. Yang kedua, perniagaan akan maju pesat sehingga wanita membantu suaminya bekerja. Nabi sebut perniagaan, orang berniaga sana sini. Betul tak? Orang perempuan berniaga online dalam WhatsApp. Bukan kata tak boleh. Nak sebut ini tanda fitnah akhir zaman. Sampai wanita keluar daripada rumah untuk bekerja. Bukan berniaga saja, keluar bekerja. Kalau nak survey ni berapa ramai wanita keluar bekerja, mungkin 80% wanita bekerja pada hari ini. Yang ketiga, ramai orang memutuskan silaturahim hubungan kekeluargaan. Yang keempat, banyak saksi palsu. Yang kelima, orang sering menyembunyikan kesaksian yang benar. Yang keenam, akan banyak kemudahan alat tulis. Telefon canggih. Betul tak ni? Tanda ni semua dah ada. Cuma nak dibahaskan tentang wanita keluar bekerja. Wahai para wanita sekalian, fitnah yang berlaku bila wanita keluar bekerja, pertama, tak jaga pergaulan di tempat kerja. Ia tak jadi ibadah, dia akan jadi maksiat. Sama ada wanita tu melakukan maksiat ataupun lelaki di tempat kerja melakukan maksiat kerana ada wanita yang tak jaga batasan di tempat kerja. Saya pernah kerja di jabatan agensi kerajaan. Pernah kerja di pejabat. Tak kira pejabat mana, pergaulan bebas memang berlaku. Kalau orang kata, takkan pejabat agama pun berlaku? Berlaku. Takkan di JAKIM pun berlaku? Berlaku. Orang kata, kalaulah pejabat agama berlaku, apatah lagi agensi lain. Saya minta maaf, kita biasa tengok di depan mata kita, sama-sama kaki tangan kerajaan ke, swasta ke, boleh bertepuk tampar. Boleh nak panggil rakan sekerja lelaki, tepuk je bahu. Saya pernah tegur, saya kata mana boleh tepuk laki perempuan. Apa jawapannya? Saya ni tak ada syahwat pun pada dia. Ini bukan test saya. Tak ada perasaan apa-apa pun. Jangan ukur dengan nafsu kita. Sebab kalau nafsu dah terlalu biasa dengan maksiat, buat dosa tak rasa dosa, buat salah tak rasa salah. Tegur duduk dalam pantry berdua-duaan, bergurau senda sampai melucah dan sebagainya. Boleh keluar kereta berdua atas dasar rakan sekerja nak pergi minum pagi. Meluah perasaan antara lelaki dan perempuan. Betul tak apa yang saya sebut ni? Ada lelaki sebut, Ustazah, saya tak tenang pergi kerja. Sampai ketika saya terpaksa melepaskan nafsu saya ditandas. Kalau faham ni, melakukan masturbation, istimta' dalam bahasa Arab. Saya kata kenapa? Godaan di pejabat sangat dahsyat. Wanita datang bekerja sangat seksi. Dengan perhiasannya, dengan wajahnya, dengan pakaiannya, minta maaf. Jangan kita menjadi penyumbang kepada fitnah akhir zaman. Kalau kita tak mampu mengawal fitnah akhir zaman, jangan kita menjadi ejen kepada fitnah akhir zaman. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Kedua, wanita bila keluar bekerja akan mengabaikan tanggungjawab yang asasi, tanggungjawab yang sebenar dia. Tanggungjawab kita orang perempuan yang paling utama adalah mendidik anak kita di rumah. Hari ini ibu-ibu serahkan pendidikan anak kepada ustaz, ustazah, kepada guru, kepada pengasuh dan sebagainya. Sebab apa? Sibuk keluar cari pendapatan untuk bantu ekonomi. Bukan dikatakan lelaki tak wajib ya, lelaki wajib. Tetapi pembahagian dalam urusan rumah tangga, suami cari nafkah, membanting tulang, kerja keras, cari belanja keluarga, sediakan tempat tinggal, makan minum, pakaian, keselamatan. Dan wanita pula dari sudut fitrahnya diberi tugas oleh Allah dalam bab rumah tangga, sebab dengan sifat keibuan, keprihatinan, cakna dia, kasih sayang dia, emosi dia, tugas sebenar dia adalah mendidik akhlak anak, agama dan sebagainya.
Hari ni ibu-ibu terlalu penat, stres di pejabat, bawa balik ke rumah sisa-sisa tenaga. Akhirnya anak dapat apa? Marah, bebel, pukul dan sebagainya. Na'udzubillah. Sebab fungsi dah lari. Sama-sama sibuk mencari harta, mencari duit. Saya bukan kata tak boleh, saya pun keluar. Ustazah keluar tak cakap macam tu? Saya pun keluar. Pagi sampai petang saya keluar. Kalau kita keluar, tolong gandakan tenaga kita. Kita terpaksa tak ada pilihan sebab kita takut kita akan ditanya. Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu an yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Setiap anak yang dilahirkan ada di dalam fitrah, suci bersih, tak ada dosa. Maka ibu bapanya lah akan mengubah anak ni daripada suci bersih, akhlaknya baik, tak ada dosa, kepada mengikut Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Memang dia tak tukar agama, tapi mungkin akhlaknya, cara cakapnya, cara pakainya, cara makannya, cara berhiburnya, cara tidurnya dan sebagainya mengikut jejak langkah Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi di akhirat kelak kita tak boleh angkat tangan, lepas tangan ibu bapa sekalian. Saya dah hantar dia ke sekolah yang terbaik. Saya dah hantar dia mengaji Quran. Saya dah sekian-sekian. Kita tetap akan dipertanggungjawabkan. InsyaAllah sebagai kesimpulannya para ibu bapa sekalian, sekurang-kurangnya apa yang perlu kita beri ilmu kepada anak kita sebagai pendidikan, Al-Quran kita sendiri yang ajar. Kalau mampu sampai Iqra' 3, sampai Iqra' 3. Kalau sampai mampu Iqra' 5, sampai Iqra' 5. Dah tak mampu lepas tu baru hantar ustaz, ustazah. Bukan daripada awal dia nak mengenal huruf, kita terus hantar dia dekat ustaz, ustazah. Sebab apa saya nak sebut ini? Ibu bapa kalau kenalkan anak dengan Al-Quran, ibu bapa dapat saham yang paling besar sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang paling baik di kalangan kamu orang yang belajar aku anda mengajarkannya. Hari ini ramai ibu bapa melepaskan peluang yang sangat besar yang mana Nabi sebut Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, hari kiamat kelak dia akan jadi syafaat. Anak kita 5 orang, kita yang kenalkan dia dengan Al-Quran, dia baca Al-Quran, asbab kita ajar dia Iqra' 1, Iqra' 2 saja. Tapi 20 tahun, 30 tahun dia baca Al-Quran, pahala mengalir tanpa henti. Hari ini ramai ibu bapa tak nampak ini tanggungjawab dia. Tolong tanggungjawab asasi mengenalkan akidah, mengenalkan Al-Quran itu adalah tanggungjawab ibu dan ayah sebelum pindahkan kepada orang lain. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, akan tiba suatu saat umatku akan mengikut jejak langkah Yahudi Nasrani ini, sampai bila mereka masuk lubang biawak pun umatku akan ikut masuk. Ini dah berlaku pada anak-anak kita. Kita tak boleh serahkan kepada orang lain sepenuhnya. Kita kena 80%, 20% je kepada guru dan sebagainya. Sebelum tidur anak dibacakan Al-Quran, sebelum pergi sekolah dibacakan ayat Al-Quran. Itu tanggungjawab kita ibu ayah sekalian. Nabi sebutkan akhir zaman ini, puak Yahudi akan berpecah kepada 71, betul tak? Nasrani akan berpecah kepada 72. Dan umatku akan berpecah kepada 73. Yahudi satu je selamat, yang benar akan masuk syurga. Nasrani pun sama, satu je yang selamat akan masuk syurga. Umat Islam pun sama, 73. Yang paling banyak berpecah adalah umat Islam, 73 golongan. Dan Nabi sebut satu je yang ke syurga, 72 golongan lagi akan masuk neraka. Kenapa saya baca hadis ni? Nak sebut wahai para ibu ayah sekalian, sebagai penutupnya, siapa yang tak nak sesat dengan fitnah dunia, fitnah akhir zaman, peganglah ketat-ketat, kuat-kuat hadis Nabi ni. Nabi sebut, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kamu 2 perkara yang kalau kamu pegang selama-lamanya, kamu tak akan sesat. Tak sesat di dunia, hidup akan bahagia, hidup akan tenang, akan berkat. Dan tak sesat di akhirat, jumpa syurga Allah. Apa dia? Pegang kuat-kuat 2 ni, Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Tolong hidupkan sunnah Nabi dalam rumah tangga kita, seolah-olahnya Nabi hidup dengan kita. Hidupkan sunnah makan, sunnah tidur, sunnah bercakap, sunnah ibadah, semua hidupkan dalam rumah tangga kita. Dan memang Nabi ada sebut di antara tanda akhir zaman, manusia hanya pegang kepada Al-Quran, dia tolak sunnah Nabi.
Dia tolak hadis Nabi. Ada tak golongan ni hari ni? Anti hadis Nabi SAW. Nabi sambung, Nabi kata, sedangkan sunnahku datang juga daripada Allah yang memberikan Al-Quran. Maka insya-Allah mudah-mudahan kita para jemaah sekalian, kita jaga diri kita, kita jaga anak-anak kita, keluarga kita daripada menjadi sumber kepada fitnah akhir zaman, supaya kita menjadi kepada orang yang jadi benteng kepada fitnah akhir zaman insya-Allah. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada para jemaah sekalian, para wanita, para muslimah sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi isteri yang solehah, ibu yang misali, wanita bakal bidadari di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga pada lelaki yang berada di sini dan di mana-mana saja, anda menjadi suami yang soleh, suami yang memiliki ciri-ciri suami yang sejati dan memimpin ahli keluarga anda menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.